Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua kerana memberi laluan kepada saya untuk berkongsi sedikit pandangan dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan tambahan 2013 ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, pada sesi penggal yang pertama, mesyuarat kedua, sekitar pada bulan September 2013, Dewan Rakyat ini telah merakamkan permohonan kerajaan untuk menggunakan sejumlah wang sebanyak 15.014 bilion ringgit Malaysia, seperti mana yang termaktub dalam Akta Perbekalan Tambahan yang pertama. Penggal yang kedua ini, kita sekali lagi diminta untuk meluluskan 2.392 bilion ringgit Malaysia bagi menampung keperluan tambahan kerajaan. Ini bermakna dalam tempoh 6 bulan kerajaan telah minta belanja tambah sebanyak 17.4 bilion ringgit Malaysia. Dengan dua peruntukan belanja tambahan ini, saya menjangkakan defisit fiskal negara kita tidak akan berjaya dikurangkan pada paras yang dikendaki, iaitu 3.5%. Malah mungkin dia akan melonjak pada paras 4% ataupun 4.5%. Kita tak dapat menolak kiranya pada tahun depan mungkin kita akan dapat menyaksikan kedudukan hutang kerajaan akan melebihi apa yang disebut sebagai paras berhemah, iaitu pada kadar 55% daripada KDNK. Dan ini juga akan menjejaskan banyak lagi lah perbelanjaan program yang lebih produktif, khususnya daripada perkhidmatan sosial, sekiranya hutang menjangkau ke paras 15% daripada jumlah hasil kerajaan. Tan Sri Di-Pertua, peningkatan pembelanjaan mengurus yang begitu tinggi dan juga hutang negara yang telah melebihi 50% daripada KDNK ini 3 tahun berturut-turut, ini akan menatijahkan ekonomi negara berada pada paras yang lebih buruk daripada sekarang. Malah Tan Sri Yang Di-Pertua, tidak mustahil jangkaan yang pernah dibuat ataupun diutarakan oleh pemandu pada tahun 2010 yang lalu, bahawa negara selepas ini mungkin akan terjebak dalam krisis kebangkrapan yang mungkin boleh berlaku. Jadi Tan Sri Yang Di-Pertua, berasaskan kepada realiti inilah saya lihat kerajaan bersungguh-sungguh, terlalu bersungguh-sungguh memindahkan bebanan keuangan rakyat, bebanan keuangan negara kepada bahu rakyat ataupun kepada pundak rakyat melalui proses sebagai contoh pengurangan subsidi kepada tahap yang paling minima, dan seterusnya ini melemaskan rakyat dengan kos sara hidup yang begitu tinggi yang telah banyak dibahaskan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Jadi konklusinya ialah rakyat terpaksa menanggung beban hutang yang telah dibuat oleh kerajaan, dan tentu saja ini akan bercanggah dengan konsep negara berkebajikan yang diiktiraf oleh Islam. Bahkan juga saya kira bercanggah dengan moto yang dikemukakan oleh kerajaan sendiri, iaitu rakyat diutamakan. Sebab apa yang kita lihat sekarang ini, rakyat tertekan dan terkesan dengan kos sara hidup, kenaikan harga barang, dan juga dengan percukaian yang dikenakan ke atas mereka. Walaupun saya tak menafikan bahawa kerajaan dalam satu-satu keadaan sering memberi wang one off kepada rakyat, tetapi one off ini yang biasanya ataupun sebahagiannya diberi mengikut ataupun melalui ketua parti di peringkat bahagian-bahagian, dan akhirnya agihannya juga tidak secara menyeluruh tetapi hanya terpilih kepada pihak-pihak tertentu. Maka yang dapat akan tersenyum lebar, yang tak dapat nanti akan merungut tak berkesudahan. Sebenarnya ini tidak dapat mengangkat ataupun menyelesaikan masalah sebenar rakyat dalam negara kita, dan dia tidak boleh membangun jiwa mandiri ataupun jiwa berdikari rakyat dalam negara kita.
Jadi inilah yang saya perlu berikan pandangan kepada kerajaan supaya mengambil satu langkah yang bukan hanya menjadikan rakyat senantiasa dibelai dalam demikian keadaannya, tetapi mestilah dibangunkan supaya mereka mampu untuk berdikari dan hidup dengan berdiri di atas kaki mereka sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At'imul ja'i' wa fukkul 'ani." Ini satu penekanan Rasulullah kepada kita. Berilah makan kepada orang yang lapar dan bebaskan mereka daripada penderitaan. Bukan sekadar kita beri mereka makan sewaktu mereka lapar, tetapi plan, rancang bagaimana untuk bebaskan mereka daripada penderitaan supaya mereka boleh menghadapi hari-hari muka mereka dengan baik dan tidak lagi dikepung dengan kekangan ekonomi yang dihadapi semasa. Tan Sri Yang Dipertua, seperkara lagi ialah menyorot sejarah yang pendek tahun 2000 sehingga tahun 2012. Kerajaan memperoleh hasil pada tahun 2000 61.8 bilion ringgit Malaysia, kepada 2012 207.9 bilion ringgit Malaysia. Trend ini yang saya dapati sejak daripada Yang Amat Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan mengambil alih pentadbiran bermula tahun 2010, yang mana fokus yang diberikan ialah lebih kepada perbelanjaan mengurus. Kepada perbelanjaan mengurus. Tahun 2010 perbelanjaan mengurus 151.6 bilion. Tahun 2012 205.5 bilion ringgit Malaysia. Berbanding dengan perbelanjaan membangun. Perbelanjaan membangun 2010 hanya 51.2 bilion ringgit Malaysia, dan tahun 2012 44.3 bilion ringgit Malaysia, yang ternyata telah memberi impak yang tinggi kepada ekonomi. Jadi dalam hal ini saya sangat berharap, selain daripada tindakan kerajaan untuk mengurangkan subsidi sebagaimana yang telah dilakukan secara berperingkat sekarang ini, kerajaan sendiri juga mestilah harus berjimat cermat dalam perolehan bekalan dan juga perkhidmatan. Yang mana saya lihat 11 langkah penjimatan yang dilakukan oleh kerajaan, yang telah diumumkan oleh kerajaan, masih belum cukup untuk mendisiplinkan perbelanjaan mengikut keperluan dan keutamaan bagi mengelak sebarang pemborosan, pembaziran dalam negara kita. Begitu juga saya sangat mengharapkan agar Jabatan Perdana Menteri khususnya memikirkan bagaimana satu mekanisme yang terbaik untuk mengecilkan struktur pentadbiran, termasuklah untuk mengoptimalkan penggabungan sekiranya perlu. Sebagai contoh saya ambil ialah cadangan untuk menyerapkan majlis profesor negara di bawah Jabatan Perdana Menteri, yang saya kira juga bakal mengakibatkan peningkatan dalam kos perbelanjaan mengurus dan juga membangun. Walhal dalam masa yang sama, Perdana Menteri kita sudah mempunyai ramai penasihat di kalangan tokoh-tokoh akademik, pakar-pakar akademik dan seumpama. Jadi untuk apa lagi MPN ini dibawa ke JPN yang akan meningkatkan kos mengurus dan juga mentadbir. Yang dipertua, seperkara lagi ialah kalau dilihat daripada perbelanjaan membangun sejak daripada tahun 2010, kerajaan telah mengecilkan peruntukan untuk perkhidmatan sosial. Tahun 2010 20.7 bilion ringgit Malaysia, tahun 2011 jadi 12.3 bilion ringgit Malaysia, yang merangkumi pendidikan, kesihatan, perumahan dan seumpamanya. Jadi trend ini dia bercanggah dengan polisi Menteri Keuangan sebelum ini. Walaupun pada masa yang sama kerajaan banyak mengharapkan sektor swasta untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Jadi ini jelas menunjukkan kerajaan tidak memberi tumpuan yang serius dan tinggi kepada peningkatan mutu pembangunan sosial dalam negara kita. Dan yang dipertua, rakyat dalam negara kita sebenarnya berhak untuk mengecapi kehidupan yang baik, kehidupan yang senang, kehidupan yang selesa. Dalam prinsip ekonomi Islam sememangnya memerintah supaya manusia gigih berusaha dan menganggap bahawa usaha mencari rezeki dan juga nafkah itu adalah merupakan satu ibadah dan juga jihad. Cuma dalam satu sisi yang lain, bukan hanya kepada individu, masyarakat, rakyat, tetapi kerajaan juga.
kerajaan juga mestilah mengambil satu langkah menunaikan tanggungjawab ini dengan penuh amanah, dengan menyediakan satu iklim persekitaran politik dan juga ekonomi, malah sosial yang sehat dan dimanfaatkan oleh semua rakyat. Dan ini selaras dengan apa yang diajar oleh Allah kepada kita. Antara yang disebut dalam surah Hud sebagai contoh, wa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Dialah Allah, Tuhan yang telah mencipta kamu daripada tanah, kemudian menjadikan kamu sebagai orang yang bertanggungjawab untuk mengimarahkan bumi itu. Jadi saya kesimpulannya menegaskan bahawa pertumbuhan ekonomi yang baik dalam negara kita ini juga adalah merupakan salah satu daripada objektif Islam itu sendiri, supaya kita bangun dan kita bina dengan baik. Namun dia bukanlah merupakan matlamat yang terakhir. Yang penting di situ ialah satu lagi, iaitu sistem ekonomi yang seimbang. Ini yang kita mahukan. Kita wujudkan satu sistem ekonomi yang seimbang, yang bukan hanya membina kemajuan kita di dunia semata-mata, tapi lihatlah juga unsur-unsur dosa pahalanya, syurga nerakanya. Semoga kita bahagia di akhirat kelak. Di dalam mengurus ekonomi inilah saya memberikan teguran ini, supaya langkah yang paling penting sekali ialah elakkan pembaziran dan lakukanlah penjimatan, supaya kita tidak terus menerus menambah bajet ataupun menggunakan wang yang begitu banyak dalam perkara-perkara yang saya kira tidak memberi kepentingan kepada umum masyarakat, mungkin hanya diperolehi oleh sebahagian daripada pihak tertentu. Jadi saya akhiri perbahasan saya di peringkat dasar ini, Tan Sri Yang Di-Pertua, sekali lagi dengan mengajak semua rakan-rakan ahli parlimen untuk merenungi satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Taha, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maksudnya, maka jika datang kepada kamu petunjuk daripadaku, barang siapa yang mengikuti petunjuk ini, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya kehidupannya di dunia dan di akhirat akan terus dicengkam dengan kesempitan dan penderitaan. Jadi mudah-mudahan sewaktu kita diberi amanah oleh rakyat untuk menjaga negara ini dari segi sosialnya, politiknya, ekonominya, pastikan ia tidak akan menjadi beban kepada rakyat dalam negara kita. Yang mana saya kira mutakhir ini perkara yang paling besar diberikan fokus oleh rakyat dalam negara kita ialah soal bagaimana mereka nak hadapi hari-hari muka mereka dengan tekanan-tekanan ekonomi yang begitu dahsyat, dengan kos sara hidup mereka, dengan hutang isi rumah, dan juga bagaimana mereka nak berdepan dengan harga barang yang begitu tinggi, terutama harga-harga keperluan minyak, gula, gas dan seumpamanya. Jadi perlulah kerajaan fikir sama. Saya tidak menafikan mungkinlah aspek yang tertentu kerajaan memikirkan untuk perolehan dan juga pendapatan negara, tetapi kalau sekiranya penjimatan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab telus, saya percaya dan saya yakin kita dapat mengatasi perkara ini dan rakyat tidak perlu dibebankan. Sebagai contoh, banyak rakan-rakan timbul soal subsidi. Apabila timbul soal subsidi, kerajaan perlu beri subsidi kepada rakyat, dan kerajaan sekarang ini secara berperingkat telah memaklumkan akan tarik balik ataupun akan mengurangkan kadar subsidi. Saya rasa ada satu perkara yang perlu diberikan perhatian sebagai i'adatun nazar, ataupun dengan izin sebagai pandangan semula terhadap langkah kita, pemahaman kita terhadap subsidi ini. Negara kita negara yang dikurniakan Allah pelbagai sumber dengan bahan mentah, kekayaannya dan seumpamanya lah, minyak, getah, sawit dan seumpamanya. Maka kekayaan yang Allah berikan itu bukan untuk kerajaan, tetapi dia untuk seluruh penghuni negara ini. Kerajaan yang memerintah, mentadbir, hanyalah menyelia kekayaan itu
ataupun mengurus kekayaan itu, maka dia tidak boleh sewenang-wenangnya untuk sekat beri subsidi kepada rakyat. Itu bukan bermakna menjadikan rakyat menagih ataupun rakyat dibelai. Tidak, itu hak mereka yang sememangnya perlu diberi. Itu memang menjadi hak mereka. Jadi apabila kita nak sekat, seolah-olah macam kita menafikan hak mereka untuk mendapat hasil kekayaan negara yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urus dan tadbirlah, selialah dengan baik. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada Allah di dunia ini, dan juga di akhirat kita tidak dipertanggungjawabkan sehingga menderita dengan azab yang telah dijanjikan oleh Allah di atas segala salah guna dan juga penyelewengan yang dilakukan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Tan Sri Petua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.